Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidan Matra. Berita utama, peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit diperlukan bagi pembangunan infrastruktur, pengairan dan saliran kawasan jelapang padi di kawasan Sri Aman. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, lokasi yang dikenal pasti bagi penanaman padi secara besar-besaran itu ialah di kawasan Lingga, Banting di Sri Aman. Menurut beliau, inisiatif itu sekaligus menjamin kelestarian industri padi dan beras di Sarawak. Sebenarnya kita ada perbincangan untuk mengenal pasti tapak bagi kita menanam padi secara besar-besaran. Dan kita telah mengenal pasti kawasan dekat Sri Aman, kawasan dekat Banting, di mana kita akan membukakan ladang padi. Syaratnya ialah kita mesti membangun parit dan tali air. Yang ini kosnya besar. Dianggarkan dekat-dekat 1 bilion untuk kita membangunkan parit dan tali air. Karena padi kalau tidak ada pengurusan parit dan tali air mungkin tidak begitu efektif. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Sarawak Agrofest 2023 di Kuching pada Jumaat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, satu lagi tapak penanaman dikenal pasti adalah di Lubuk Punggol, Gedong untuk menanam padi jenis baka baru. Jelasnya kerajaan negeri juga bekerjasama dengan pihak Universiti Putra Malaysia bagi merealisasikan usaha tersebut. Juga di Lubuk Punggol, kawasan tu je. Tak salah saya all lah, lebih pada 1,000 hektar. Di Lubuk Punggol. Lubuk Punggol. Semua di Lubuk Punggol kini tu saya kerjasama dengan Universiti Putra untuk menanam 3 kali nuai. Dah keluar kan? Belum, baru start. Bagi tarik air dulu. That one cost very heavy. Mana tak? Saya ada bagi tarik air. Siapa menanam padi? Basic infrastructure. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap pengerusi Sarawak Agrofest 2023, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Timbalan-Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Jabatan serta Div-Div kenamaan yang lain. Laporan seterusnya, Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA telah memuktamadkan senarai projek pembangunannya di bawah Pelan Pelaksanaan Fasa Kedua. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengurusi BDDA Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, agensi itu mahu semua projek yang dilaksanakan dapat disiapkan tepat pada masanya dan mengikut spesifikasi projek. Menurut beliau, BDDA telah mengenal pasti jabatan atau agensi kerajaan paling relevan yang diamanahkan untuk melaksanakan setiap projek. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Bengkel Pemurnian senarai projek BDDA Fasa 2 di Kuching pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu menambah, BDDA telah mengadakan perbincangan terperinci mengenai sebarang isu yang berkaitan dengan pelaksanaan projek. Beliau juga komited dengan siapnya semua projek tersebut akan memberi manfaat yang besar termasuk peluang perniagaan kepada rakyat di bahagian Betong. Hari sama semasa bengkel tersebut, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Adun Laya Datuk Gerald Rentap Jabu dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti dan juga Adun Saribas Muhammad Razi Sitam dan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Turut hadir Adun Krian Friday Beli, Adun Kalaka Muhammad Duri, Adun Kabong Muhammad Cikadir, Adun Beting Maro Razaili Gapor dan Adun Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor. Paparan selanjutnya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI meneroka peluang untuk menjalin kerjasama bersama Kerajaan Sarawak dalam sumber tenaga boleh diperbaharui berasaskan hidrogen. Menterinya Chang Loh Kang berkata, dari segi teknologi hidrogen dan ekonomi, Sarawak mempunyai prestasi yang cemerlang untuk dijadikan rujukan. Tadi banyak yang kami telah bincangkan, terutamanya apa potensi yang boleh kita kerjasama dan ada yang kita bincang tentang hydrogen economy because MOSTI bertanggungjawab untuk menerajui HETR, Hydrogen Economy and Technology Roadmap, dan in terms of hydrogen technology and economy,
Sarawak is doing a good job, dan that's why we are here to learn from Sarawak. But at the same time kita juga kita nak tengok macam mana kita boleh build ekosistem bersama-sama dengan Sarawak, sebab negara kita memang sedang menuju ke arah itulah, iaitu membangunkan HETR, Hydrogen Economy dan Teknologi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Jelasnya lagi, dalam kunjungan hormat tersebut, pihaknya turut membincangkan perkara lain seperti kerjasama dalam sektor semikonduktor. I think this meeting is very fruitful for us, and definitely we are going to come again to make sure kerjasama dapat dijalin dengan lebih baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Balik ke perkembangan lain, Jawatan Kuasa Induk Pesta Benak 2023 menyasarkan kira-kira seramai 50,000 orang pengunjung akan memeriahkan Pesta Benak 2023 yang berlangsung mulai 29 September hingga 1 Oktober depan. Presiden Bahagian Sri Aman yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Benak 2023, Abang Muhammad Porkan Abang Budiman berkata, penganjuran Pesta Benak dan kedatangan pengunjung luar sudah semestinya meningkatkan ekonomi rakyat di Sri Aman. Kita karnival sempena Pesta Benak sedang berlangsung pada minggu ini, dan seperti kata yang Muhammad Datuk tadi, kita sedang rancak dalam menjana pendapatan pada orang Sri Aman, di mana dijangkakan dengan kedatangan orang yang lebih 50,000 akan datang di Sri Aman. Sudah tentu menarik minat untuk mengunjungi bandar Sri Aman yang menarik, dan sudah tentu akan menjadi meningkatkan ekonomi orang-orang Sri Aman, khasnya yang terlibat dengan perdagangan dan sebagainya. Dan ini sudah tentu merancangkan tourism bagi bahagian Sri Aman. Itu yang kita tujuan utama kita untuk Pesta Benak pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Pembangunan Bakat, yang juga penasihat Pesta Benak 2023, Datuk Francis Harden Hollis, berharap agar dengan aktiviti ini dapat menarik lebih ramai pelancong peserta dari luar, bukan sahaja di Sri Aman, malah dari luar Sarawak. Dalam pada itu, Penguasa Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Sri Aman yang juga pengurusi benak regata, Michael Lesson Yisin menambah, tahun ini penyertaan regata bertambah daripada tahun yang sebelumnya. Kita ada menerima 46 tim throughout Sarawak participated in our benak regata event. 372 event akan diadakan pada 29, 30 dan 1 Oktober. So it is a record breaking for us. We received 46 teams throughout Sarawak, involving 372 events throughout the 3 days of the benak regata. Dikapit pula, Kerajaan Sarawak terus memacu ekonomi negeri ini menerusi strategi mampan dan pelaburan industri yang strategik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang berkata, pelbagai sektor telah menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negeri melalui sektor seperti tenaga boleh diperbaharui, pertanian, pembalakan dan petroleum, pelancongan, perkilangan dan digital ekonomi. Menurutnya, ini secara langsung memperbagaikan lanskap ekonomi serta mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhannya. Jelasnya, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang dipacu dengan data dan inovasi akan membolehkan rakyat di negeri ini menikmati kemakmuran ekonomi, sosial dan persekitaran yang mampan. Beliau berkata demikian semasa program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Sarawak Maju Makmur 2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selirik di Kapit pada Khamis. Dalam majlis sama, Wilson turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada SMK Selirik dan meluluskan peruntukan membina jalan simen menuju ke flat kaki tangan SMK Selirik. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah UKAS Anwar Hanafi Adiman Shah yang mewakili Pengarah UKAS Samuel Simon
maklumkan tentang penubuhan UKAS pada 2018 yang berfungsi untuk menyebar luas informasi berkenaan dasar, polisi, berita, maklumat serta inisiatif Kerajaan Sarawak. Katanya program ziarah UKAS itu diadakan di bahagian lain dan Kapit merupakan siri kelima yang telah diadakan. Dalam pada itu, jelasnya sebanyak 12 program seumpama telah dirancang diadakan di seluruh negeri ini. Itu diadakan semasa program berkenaan adalah pertandingan sajak patriotik yang melibatkan 8 orang pelajar. Sekian isi malam bersama saya Fidel Matrong. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS malam ini, saksikan sorotan Majlis Perasmian Sarawak Agrofest 2023 yang disembuhkan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.